Ya, Alhamdulillah kita kembali bersama di Rompai Pagi dan tiba masanya kita dalam segmen terakhir untuk hari ini, segmen Kesihatan Ketani, iaitu berkenaan dengan Hari Penderma Darah Sedunia 2025. Dan Alhamdulillah bersama dengan kita pada pagi ini Wali sudah pun kita hadirkan di studio, di sebelah kiri, sisi kiri Wali, iaitu bersama dengan Yang Mulia Tuan Awang Muhammad Rafiq bin Haji Awang Isa, merupakan pegawai saintifik. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, so saya kena introduce oleh teman saya di sini. Saya Awang Muhammad Rafiq bin Haji Awang Isa, menjawat jawatan pegawai saintifik yang bertugas di Pusat Pendermaan Darah, Jabatan Perkhidmatan Makmal, khususnya bertugas di Makmal Pemprosesan Darah. Jadi ribuan terima kasih kita ucapkan ya. Pak Yang Mulia Tuan Awang Muhammad Rafiq yang telah pun bersama kita pagi ini untuk berkongsi Hari Penderma Darah Sedunia di tahun 2025 Masihi ini ya. Jadi sementara awal terus sajalah ya. Kita ditanyakan mengenai dengan tajuk ini. Pada lazimnya darah yang didermakan seharusnya akan melalui proses-proses tertentu sebelum ianya digunakan untuk mereka-mereka ataupun pesakit-pesakit yang memerlukan. Jadi mungkin Tuan Rafiq boleh menerangkan dengan lebih lanjut lagi apakah yang akan terjadi kepada darah-darah yang telah pun berjaya didermakan tersebut. Okey, secara ringkasnya darah yang didermakan akan diproses terlebih dahulu di makmal pemprosesan darah dan pada masa yang sama contoh darah dihantar ke makmal saringan penderma darah untuk ujian saringan penyakit-penyakit berjangkit seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan ujian kumpulan darah. Setelah ujian saringan selesai dilaksanakan dan darah didapati bebas daripada penyakit berjangkit, pek darah akan dilabel sebelum dihantar ke makmal rujukan transfusi darah kebangsaan di Hospital Ripas. Di sini, ujian-ujian pra-transfusi akan dijalankan untuk memastikan darah yang didermakan adalah sesuai dan serasi dengan penerima darah, iaitu pesakit-pesakit yang memerlukan darah-darah tersebut. Ya. Baik. Jadi itulah sedikit ya proses-proses yang dilakukan setelah seseorang tersebut melakukan derma darah. Jadi darahnya itu diambil, akan dihantar ke makmal pemprosesan darah dan di sana ada kaki tangan tani akan membuat pemprosesan sama ada ia secara manual ataupun semi otomatis, di mana darah-darah akan diasingkan kepada 3 jenis komponen, iaitu pek sel merah ataupun darah merah, darah pemantan dan juga plasma. Jadi darah yang diambil ini tadi seluruhnya jangka hayatnya ada berapa lama? So, jangka hayat darah yang telah diambil daripada para penderma akan dalam kondisi berkualiti dan kondisi kehidupannya akan dalam keadaan baik selama 42 hari. 42 hari dan selepas 42 hari ia akan dikatakan expired lah, tidak baik dipakai dalam kondisi yang tidak berkualiti. Jadi boleh bertahan sampai 42 hari ni. Jadi kalau kita boleh tahu apakah antara perkara utama ataupun pertama yang dilakukan sebaik saja menerima darah yang didermakan itu? Pertama sekali, unit darah yang diterima akan diperiksa untuk memastikan beg-beg yang telah digunakan untuk diambil darah daripada para penderma tidak ada kebocoran dan juga isinya mencukupi isi padu yang telah disediakan bagi beg darah tersebut sebelum diproses kepada komponen-komponen darah yang saya sebutkan kepada 3 komponen yang disebutkan awal tadi. Kaki tangan makmal pemprosesan komponen seterusnya akan merekod jenis beg-beg darah yang telah diambil dari para penderma yang digunakan bagi setiap unit darah. Dan seterusnya, kesemua unit darah yang diterima akan menjalani proses sentrifugasi, iaitu pusingan yang menggunakan rotasi sekuat mungkin untuk memisahkan ketiga-tiga komponen
mengikut jenis beg darah yang digunakan, di mana sebahagian unit darah akan diproses secara otomatis yang saya sebutkan tadi, semi otomatis, menggunakan mesin centrifuge ataupun secara manual menggunakan centrifuge yang berlainan. Baik. Saya belum lagi mengetahui apa sebenarnya proses centrifuge. Centrifuge. Centrifuge ya. Jadi mungkin nanti selepas ini saya boleh semak nanti ya. Apa yang dimaksudkan dengan sentrifugasi ini. Baik, selain daripada proses sentrifugasi ini, apa lagi proses kerja lain yang dilaksanakan atau menjalankan ke atas unit darah yang diterima tersebut? Selepas proses sentrifugasi yang telah dilakukan kepada darah penderma yang diterima dari pendermaan, beg darah akan menjalani proses penapisan bagi menapis keluarkan sel darah putih. So dalam bahasa bahasa Inggerisnya white blood cells, iaitu yang digunakan untuk imuniti badan para pesakit ataupun para penderma lah. Produk darah dinamakan sebagai leukocyte depleted, di mana leukocyte bermaksud white blood cells, depleted bermaksud mengeringkan. So artinya darah merah itu akan dikeringkan daripada darah putihnya lah. Sementara itu, darah yang tidak melalui proses penapisan akan hanya dipanggil sebagai packed cell, di mana darah itu akan mempunyai penuh dengan white blood cells dari para penderma. Kesemua kandungan berat komponen darah seperti darah merah, darah pemantan dan juga plasma darah yang diproses akan ditimbang dan seterusnya dimasukkan ke dalam sistem kesihatan kita ni yang dipanggil Bruhims itu. Dan di sana juga akan mempunyai info-info sama ada para penderma itu digunakan beg yang boleh menapis ataupun beg yang tiada penapisan. Nah, itulah. Ya, alhamdulillah. Kalau kita saksikan sebentar tadi melalui paparan melalui klip video tadi. Ya, yang mana itu adalah merupakan bersempena dengan juga Hari Penderma Darah Sedunia 2025 yang masih lagi diadakan ya. Di Dewan Afiah. Sejak 12 Jun sehingga hari ini merupakan hari terakhir di Dewan Al-Afiah Jalan Menteri Besar. Baik, kita ingin bertanyakan lagi ini, menarik masih mengenai dengan produk darah ini tadi ya. Ada tata cara tertentukah untuk menyimpan produk-produk darah ini tadi? Dibekukankah? Room temperature kah? Disejukkan? Macam mana? Okey, itu ada. So bagi komponen-komponen darah dari darah penuh yang akan diasingkan jadi 3 komponen darah, iaitu darah merah, darah pemantan dan juga plasma. So bagi darah merah, tempat simpanannya di dalam peti sejuk berhawa 2 degree Celsius hingga ke 6 degree Celsius. Dan bagi darah pemantan akan disimpan di dalam platelet agitator. Namanya agitator disebabkan di dalamnya dia mempunyai rack yang akan bergerak kiri kanan berterusan untuk memastikan platelet itu darah pemantan mix very well lah, yang dikatakan oleh kami dalam pada suhu room temperature 20 degree hingga ke 24 degree Celsius. Dan di mana pula bagi plasma, komponen yang terakhir, ia akan melalui satu proses yang istimewa, tidak sama dengan darah dan darah pemantan. Ia akan melalui rapid freezing menggunakan contact shock freezer, di mana satu beg plasma akan dipihit atas dan bawah dengan besi yang besinya akan menjadi sejuk kepada darjat bawah negatif 50 degree, yang sejuk beku lah tu. So dalam masa 30 minit dia akan berubah jadi ais batu. So kalau plasma kami panggil sebagai fresh frozen plasma, dan disimpan di dalam peti sejuk yang suhunya dia dari negatif 20 hingga negatif 80 degree Celsius. So ia mesti di dalam freezer supaya dia tetap beku bertahun-tahun. Kalau hendak digunakan produk darah ini tadi, barulah ia dicairkan. Barulah dia dicairkan di makmal rujukan transfusi darah kebangsaan. Okey, faham. Okay. Ya, betul. Saya masih tertarik tadi dengan darah pemantanan ni. Kenapa ia perlu digoncangkan itu?
Setelah ianya diasingkan, so ia menggunakan sentrifugasi yang dikatakan force against gravity. So apa saja benda yang berat, yang diketahui platelet lebih berat daripada liquid lah, air yang dalam blood bag. So ia akan di-push kepada bawah bag tu. So we can see ia macam benda fizikal lah. So kalau diikutkan macam powder, macam bedak. Usulnya macam bedak tapi bukanlah bedak yang sebenar. Dan memerlukan agitator untuk pergerakan kiri dan kanan supaya ianya mix well dengan liquid yang ada dalam blood bag itu lah. Jadi itu fungsi. Kan kalau darah tadi luka, kalau kita ni biarkan semata tiba-tiba ya kering sendiri semakin membaik. Ya Adakah itu di sebalik konsep agitator tu supaya ia indah mengharing di dalam bag atau macam itu? Bukan juga. Bukan juga. Anda jual. Okey, ya, Alhamdulillah. Memang kita ni menarik sekali kita ni dapat mengetahui pemprosesan darah sebelumnya dikongsikan. Jadi kalau kita boleh tahulah berkenaan dengan apa tu ujian saringan yang dijalankan. Kenapa ya sebetulnya penting untuk kita ni melakukan ujian saringan tersebut? Ujian saringan ini adalah sangat penting, terutamanya memastikan keselamatan pesakit yang menerima darah. Disebabkan darah dalam dunia kesihatan ada benda yang dipanggil penyakit berjangkit melalui darah. Di sini kita ada membuatkan ujian saringan bagi setiap penderma darah punya contoh darah, iaitu bagi penyakit-penyakit berjangkit seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C dan juga sifilis. Kuman penyakit berjangkit boleh saja didapati pada darah yang didermakan walaupun penderma tidak menunjukkan sebarang simptom. So penyakit-penyakit ini boleh sudah ada di dalam badan tetapi simptom bukannya selalu ada simptom daripada penderma inilah. Kalau ujian saringan yang selalu yang rutin dilakukan di makmal kita ni adalah satu, ujian imunohematologi bagi mengenal pasti kumpulan darah dan mengesan barang antibodi sel darah merah. Dan ujian kedua, ujian serologi bagi mengesan antibodi atau antigen bagi kuman penyakit-penyakit berjangkit HIV, hepatitis B dan juga sifilis. Dan ujian ketiga, iaitu ujian yang baru dikenalkan kepada makmal kita ni pada tahun 2023, iaitu ujian Nucleic Acid Amplification Test ataupun yang pendeknya kata ni panggil NAT lah bagi mengesan asid nukleik dari penyakit berjangkit seperti HIV, hepatitis B dan hepatitis C. Ujian ini adalah lebih sensitif bagi mendapat dan pengesanan kuman penyakit berjangkit lebih awal daripada ujian serologi. Baik, alhamdulillah ya, itulah antara ujian-ujian yang dilakukan ke atas produk-produk darah yang diterima selepas didermakan menerusi kempen-kempen derma darah ataupun ke pusat-pusat pendermaan darah ini tadi Jadi Auda tidak perlu khawatir jika Auda penerima produk-produk darah ini kerana kita percaya ujian saringan yang begitu berinci dilakukan dalam memastikan keselamatan produk-produk darah ini tadi Baik, penghujung wawancara kita pagi ini Tuan Rafiq Setelah ujian saringan selesai dijalankan dan beg darah selesai dilabel, darah akan dikeluarkan dari simpanan dan dihantar ke makmal rujukan transfusi darah kebangsaan. Jadi mungkin Tuan Rafiq boleh menerangkan apakah proses yang perlu dijalankan sebelum darah ini diberikan kepada pesakit lagi. Okey. So setelah darah ini contoh darah daripada penderma telah selesai dijalankan di makmal saringan penderma darah, pek darah akan dilabel dan dihantar ke makmal rujukan transfusi darah kebangsaan. Di sini pek darah akan diterima oleh makmal rujukan transfusi darah kebangsaan dan juga disimpan sebelum diberikan kepada pesakit-pesakit yang memerlukan darah-darah tersebut. Dan dalam proses rutin, proses harian, contoh darah pesakit akan diberi daripada ward-ward ataupun klinik-klinik yang ada memberikan kepada makmal rujukan
untuk membuat ujian kumpulan darah dan juga pemeriksaan antibody sebelum dibagi ujian pra-analitik yang diperlukan untuk memastikan keserasian darah penderma dan juga pesakit yang akan menerima. Penerima dan juga okey, baik. Jika unit darah diperlukan, ujian keserasian ataupun dipanggil sebagai cross matching akan dilakukan dengan mencampurkan serum pesakit dan juga sel darah daripada para penderma bagi memastikan darah unit tersebut serasi dan selamat untuk ditransfusi. Ujian ini adalah mencegah dari berlakunya risiko tindak balas transfusi darah yang boleh membahayakan pesakit. So, setelah ujian keserasian dilakukan dan darah unit serasi dengan pesakit, darah unit tersebut dan komponen-komponennya akan ditandakan dengan butiran pesakit beserta nombor unit darah. Darah yang serasi akan disimpan ke dalam peti sejuk sehinggalah diambil oleh jururawat dari ward ataupun dari klinik-klinik yang tersebut untuk ditransfuskan kepada pesakit penerima lah. Penerima produk darah ini tadi ya. Jadi alhamdulillah. Baiklah. Jadi secara kesimpulannya dari apa yang telah Tuan Rafiq menerangkan tadi, pelbagai langkah keselamatan diterapkan ya dalam pemprosesan darah sebelumnya digunakan bagi pemindahan darah kepada pesakit. Termasuklah proses melabel, pengeluaran unit darah, ujian-ujian saringan, ujian-ujian pratransfusi sehinggalah jururawat mengambil unit darah berkenaan ya. Tentunya tahap kualiti dan juga keselamatan produk darah ini tadi di tahap yang tinggi dan terjamin bebas daripada penyakit-penyakit berjangkit. Ya, alhamdulillah. Jadi apa-apa kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Tuan Awang Muhammad Rafiq bin Haji Awang Isa merupakan pegawai saintifik kerana berkesudian ya untuk menerangkan berkenaan dengan Hari Penderma Darah Sedunia 2025. Dan sehingga kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Hari Penderma Darah Sedunia bagi tahun 2025 dan tahun ini ianya diraikan setiap tanggal 14 Jun ya. Baik, sebenarnya suasana di Studio 4 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei Sungai Akar pagi ini dipenuhi oleh adik-adik kita ni daripada Sekolah Rendah Labi. Jadi apa kata? Jauh ni dari daerah Belair. Dari daerah Belair, betul. Mungkin ini adalah merupakan salah satu daripada aktiviti lawatan sebelum mereka musim percutian sekolah. Betul sekali. Boleh kita ni jemput mereka untuk masuk? Jadi kita jemput adik-adik kita ni masuk. Assalamualaikum adik-adik. Belum nampak lagi lah. Jadi inilah dia, ini dia adik-adik kita ni yang membuat lawatan pagi ini ya, menyaksikan sampai pagi. Begitu juga dengan tenaga-tenaga pengajar daripada Sekolah Rendah Labiani. Siap melawat di RTB? Siap. Luar biasa sekali ya. Jadi insya-Allah selepas ini mereka akan mengadakan lawatan lagi lah di sekitar kompleks Radio Televisyen Brunei Sungai Akar ini ya. Kita sampai ke penghujung rampai pagi. Ribuan terima kasih di atas kesetiaan Auda. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.